Assalamualaikum semua. Saya Sharifah Azma dan saya baru je habis kuarantin kerana suami saya dan dua anak saya disahkan positif COVID. Ramai yang bertanya macam mana pemakanan dan apa yang diambil semasa kuarantin positif COVID. Jadi saya kata baik saya buat video ni lah untuk share kepada semua apa yang kami lakukan dan apa yang diambil sepanjang 10 hari kuarantin COVID-19. Untuk pengetahuan semua, yang positif ialah suami saya dan dua anak saya. Tapi yang dua orang tu, Syifa dengan Luqman tu, simptom dia demam, sakit tulang, sikit Luqman tu lah. Yang Syifa tu macam tak ada apa-apa simptom. Tapi suami saya yang simptom dia lebih teruk sikit, macam batuk. Lepas tu tak boleh tidur malam, insomnia, dan ada simptom sakit-sakit tulang, macam demam, macam itulah. Hai, Assalamualaikum Anis, semoga sihat. Okey, mula-mula pada 6 hari bulan, 30 hari bulan 6 tu suami saya pergi vaksin. Lepas tu dia macam alami demam biasalah sikit-sikit kan. Lepas tu 4 hari lepas tu dia macam sakit-sakit tulang, demam, batuk. Dan yang pergi check tu tiba-tiba buat RTK positif dia dengan Syifa. Kemudian pergi pula sekali lagi untuk PCR, 3 orang, Syifa, Luqman dan suami, 3-3 positif. Itu pada 6 hari bulan. Lepas tu waktu 6 hari bulan tu memang tak ada apa-apa persediaan ubatan kat rumah. Hanya ada Panadol dan sikit ubat batuk macam tu lah. Lepas tu terus kontak farmasi, kata suami dah positif COVID, apa yang perlu kami ambil kan. Tanya farmasi lah apa yang perlu ada di rumah, apa yang perlu ambil. Dan farmasi pun bagilah list vitamin dan yang paling penting dia kata kena ada oximeter ni. Oximeter ni untuk check level oksigen di badan kita lah. Lepas tu apa suami Kak Azma vaksin first dose. Lepas tu dia demam. Ni oximeter. Dia letak di jari macam ni untuk check level oksigen. So kalau level oksigen yang paling cantik ialah 98, 99 macam tu lah. Kalau 95 tu, atas 95 tu cantik, tapi 98 dengan 99 tu paling bagus lah. Jadi kalau 94 ke bawah memang kena bawa ke emergency lah. Jadi mula-mula hari yang pertama tu oximeter ni saya tak beli lagi. Tapi malam pertama tu suami ada macam sesak dada sikit lah kan. Tak boleh tidur, macam dia macam terawang-rawang. Dia macam dia punya simptom macam dia kata ada macam kat twilight zone. Terawang, tidur bangun macam ada cahaya berkelip lah kan. Macam tak stabil. Jadi pentingnya ada oximeter ni untuk check level oksigen di dalam badan kita lah. Setiap pagi dan petang memang suami akan check lah. Bagi 99, 98 macam tu. Lepas tu farmasi juga bagi ni cool away ni, dia suruh beli. Dia kata makan sehari sekali lah kalau untuk ada batuk, hidung tersumbat ataupun demam lah. Jadi ambil ni sehari sekali juga untuk anak dan suami. Dia farmasi yang suggestkan lah. Lepas tu ada juga Difflam ni untuk batuk yang berkahak lah. Suami makan yang ni lah. Saya semua order dekat farmasi tu dan dia arrangekan delivery untuk hantar. Dan makan juga yang ni, Defensa ni. Ni untuk siapa yang macam ada rasa nak sesama ke, nak dapat simptom, elok makan ni. Lepas tu bila dapat simptom pun memang saya minta husband dan anak ambil Defensa ni lah. Waktu tu pun saya pun rasa macam ada simptom, tapi terus ambil apa yang disuggestkan oleh farmasi lah. Yang ni Defensa ni semua ni yang kat farmasi memang dia minta ambil sekali. Dia kata ini dried fermented ke apa. Tapi semua farmasi punya lah. Dan ubat batuk, ini ubat batuk
memang disuggestkan oleh farmasi untuk berkahak. Bila kita kontak farmasi tu, dia tanya apa simptom, kita kata batuk berkahak, lepas tu dia suggestkan ubat batuk. Ini memang kena ada lah semua. Lepas tu bila jiran dapat tahu kata ada COVID dan batuk, dia bagi habatus sauda, macam biji habatus sauda ni, terus boleh makan pagi dan petang. Kalau nak gigit pun boleh, ataupun kalau tidak, masukkan dan telan macam biasalah, macam makan ubat. Okey, habatus sauda ni untuk batuk, membantu batuk. Sebab suami saya memang batuk teruk. Macam kalau dengar tu macam nak pecah. Macam dada dia tu kan. Macam menakutkan lah juga kan. Saya pun risau juga. Sebab batuk dia tu, takut dia efek paru-paru. Salah seorang kawan, bila saya announce dekat Facebook, kata family saya positif, ada seorang kawan kontak, dia kata bapa mentua dia pun positif, duduk hospital selama 20 hari, alhamdulillah survive, dan dia ambil vitamin D. Okey, vitamin D sama ada yang sekali dengan kalsium ataupun tak, dan dia ada ni 1000 ni. Jadi saya pun terus kontak farmasi dan beli vitamin D. Sebab sememangnya kalau kita sakit, kita perlukan vitamin D untuk dapatkan hormon gembira tu, endorfin tu kan, macam Dr. Rizal selalu share. Jadi tapi kat bilik tu bila sliding door dibuka, matahari pagi tak masuk sebab dia matahari petang. Jadi kena ada extra vitamin D lah. Dia orang pun tak boleh keluar nak pergi nak dapatkan matahari, jadi memang ada kena vitamin D ni. Lepas tu ada mouthwash ni untuk gargle sebab sakit tekak kan. Memang beli mouthwash ni jenis apa pun tak apa saya rasa, tapi perlu adalah untuk gargle, hilangkan gatal-gatal kat tekak tu. Satu lagi untuk batuk ni, saya baca dekat Facebook ada orang share cara nak buat untuk menghilangkan batuk guna lemon. Jadi lemon ni mula-mula kita basuh dengan ataupun rendamkan dengan air garam. Lepas tu kita campurkan dengan madu, saya guna madu osi-osi ni, dengan hirisan halia. Lepas tu letakkan dalam balang kaca macam ni, berlapis-lapis lemon, lepas tu halia dengan madu, tanpa letak air apa-apa, letak lemon, halia dengan madu je. Lepas tu letak dalam teh air, dia jadi berair macam ni. Lepas tu ambil malam dan pagi lah sebelum makan breakfast, untuk hilangkan batuk, ambil ni 1 sudu dan ambil 1 keping lemon ni, kunyah, makan sekali. Rasa dia alhamdulillah lah, tak adalah masam ke apa, memang boleh makan. Jadi ni semua air ni ialah air lemon ni. Semua ni air lemon. Tak buah air apa-apa pun, hanya lemon dihiris nipis ni. Lepas tu halia dan madu letak dalam teh ais, tiap-tiap pagi minum. Ini alhamdulillah suami saya pun dah kurang sikit batuk dia. Memang kurang batuk dia. Letak macam ni. Lepas tu apa lagi? Selain pada tu, yang ni optional lah sebab saya dah memang ada RC yang living ni. Saya tak jual, adik saya jual yang ni kalau siapa nak. RC dengan Tif ni memang sangat-sangat membantu. Terutamanya suami saya sebab dia batuk teruk, dia sapu kat dada ni, dah tinggal setengah botol dah ni. Dia sapu kat dada sambil dia diffuse dan nak keluarkan kahak-kahak yang ada dekat dada dia lah. Memang RC ni membantu pernafasan lah. Sebab COVID ni memang dia efek paru-paru dia kan. Jadi memang ini sangat berguna lah. Kalau ada kawan-kawan yang dia perlu ini penting untuk yang kalau batuk lah. Dia hidu dan diffuse serta sapu kat dada. Lepas tu hak ni pun optional. Bila saya kata suami positif, salah seorang kawan pun kontak, kata dia pernah positif dan dia ambil vitamin ni semasa dia positif dan dia cepat hilang ataupun recover daripada simptom-simptom COVID. Sebab saya pun bila kita dah family member positif, kita pun ada rasa-rasa sikit kan. Jadi terus kawan propose ambil yang ini. Doktor propose untuk yang dah positif ambil 2 biji satu hari. 2 biji. Untuk yang macam negatif tapi ada simptom, ambil 1 biji satu hari.
selama 5 hari. Jadi saya ambil sebiji sehari selama 5 hari. Suami ambil 2 biji selama 5 hari. Alhamdulillah saya rasa ia membantulah. Jadi untuk siapa yang berkemampuan, optional boleh cuba yang inilah, tapi dengan nasihat doktor lah kan. Saya kongsikan apa yang saya buat je, tak semestinya kena ikut. Ini perkongsian saya. Jadi bila kita ada COVID-19, apa yang saya perhatikan, dia punya emosi tu ataupun motivation tu dia rasa selalu down dan sedih. Jadi pemakanan memang kena jaga. Especially gula putih memang kena terus avoid sebab dia akan menyebabkan keradangan kan, inflammation dekat otak, dekat badan. Jadi memang kena avoid gula putih. Dan apa yang, sebab saya memang sejak dulu lagi breakfast kami memang kena ambil minuman coklat. Jadi apa yang saya belajar daripada Dr. Rizal, dark chocolate memang membantu untuk kita naikkan balik hormon-hormon gembira kan. Jadi tiap-tiap pagi saya akan minum, akan buatkan dia orang OC-OC ni. Dan dengan telur dan roti. Telur ni sebab dia ada vitamin D. Jadi untuk dapatkan balik hormon tryptophan tu dan meningkatkan balik hormon serotonin yang macam Dr. Rizal selalu ajar. Memang sekarang ni apa yang saya belajar memang kena dan kena apply. Sebab bahagian pemakanan ni memang untuk emosi mereka. Jadi alhamdulillah saya memang syukur sangat dia orang dapat kuarantin kat rumah. Sebab kita dapat jaga pemakanan. Kalau kuarantin kat tempat kuarantin, kita tak tahu apa yang dia makan dan tak boleh nak ambil ekstra pemakanan kan. Oh sorry, satu lagi saya lupa. Kena ambil vitamin C juga. Vitamin C ni penting Vitamin C, vitamin D, tak kisah jenis apa pun, tapi vitamin C memang penting. Vitamin C, vitamin D, dan yang batu sauda, lemon semua tu. Okey. Cerita pasal pagi-pagi apa menunya. Saya buatkan dark chocolate dan telur dan roti. Lepas tu suami dia macam hilang selera makan. Jadi dia lebih suka makan buah limau, navel tu kan, kita potong-potong untuk makan. Dan waktu awal-awal tu juga minum air kelapa lah untuk buang segala toksik. Ada sikit bila dia ambil ivermectin ni, dia ada cirit-cirit sikit, mungkin sebab dah simptom dia dah dah kuat. Jadi dia flush balik, dia adalah cirit tu selama 2 hari ikut cirit. Lepas tu 3 hari yang lain tu alhamdulillah semua dah okey. Jadi bila masa kuarantin ni memang dia emosi dia memang up and down. Dia ada cerita tak dapat tidur malam. Lepas tu dada sesak, batuk, macam kahak tak nak keluar. Lepas tu macam batuk yang tak nak keluar tu, bila ada orang hantar video yang duduk macam bersujud dan kena batuk kuat-kuat macam tu untuk keluarkan kahak, dia cuba buat lah. Satu hari dia buat sekali pagi, duduk macam sujud tu, macam saya sharekan sebelum ni. Lepas tu cuba batuk kuat dan dia keluar kahak warna putih. Lepas tu petang pula sekali lagi buat ke, ada satu masa tu dia kata kahak dia ada macam berdarah sikit lah. Sebab memang dah mungkin COVID ni dah lama kena, bukan dah lama lah, mungkin sebab 6 hari bulan baru pergi test PCR. Orang tu kata mungkin dia dah ada 4 hari, 3 hari sebelum tu lah. Maknanya dah start untuk simptom yang lebih berat. Berbanding dengan Luqman, simptom dia tak berapa berat. Simptom dia sekadar demam dan macam pening macam tu. Jadi lagipun usia juga memainkan peranan. Mungkin bila kita dah berusia sikit, simptom tu mungkin lagi teruk lah kan. Jadi memang kena berjaga-jaga, especially yang ada penyakit lah. Macam suami saya ada penyakit, ada isu sikit dengan jantung. Jadi memang saya rasa kena monitor lah supaya oksigen level dia cantik, pernafasan dia, apa semua kan. Tapi nak cakapnya, kata COVID ni buat kita tak boleh tidur malam, 2 malam tak boleh tidur. Maknanya kena tengok balik pemakanan. Bila ambil vitamin D, saya suruh keluar ambil cahaya sikit. Lepas tu buat macam exercise, goyang tangan naik atas semua tu. Lepas tu dia improve lah sikit dari segi tidur tu. Dan saya lupa, satu lagi saya buat ialah saya buat air siraman yang resepinya saya
share di posting before this, air siraman PMC yang resepi daripada Prof Muhaya, yang kita ada serai, halia, kunyit, serai, halia, kunyit, bunga cengkeh, bunga lawang, dan direbus. Lepas tu minum. Air siraman ni juga membantulah minum sepanjang hari, membantu untuk kuatkan balik imun sistem. Dia bukan untuk melawan virus ni, tapi dia untuk menguatkan balik imun sistem. Jadi saya buat tu, senang je resepinya. Rebus, lepas tu kita buat untuk minum sepanjang hari lah, air siraman PMC tu. Memang sangat berbaloi lah sebab dia benda-benda dia murah saja kan. Serai, halia, kunyit. Lepas tu 4 lagi yang rempah-rempah tu. Dan waktu yang masa COVID ni, pemakanan yang kita patut elakkan ialah kafein. Kopi semua kita elakkan sebab dia kopi ni ada kafein dan dia akan meningkatkan macam anxiety, rasa takut ataupun berdebar-debar macam tu kan. Sebab waktu COVID ni kita rasa lain macam, kadang-kadang sunyi rasa kan, rasa berdebar-debar. Tu elakkan kopi. Dan doktor juga pesan buka segala tingkap bila pagi untuk pengudaraan yang baik lah. Dan saya rasa itu sajalah yang untuk sharing saya. Pagi pemakanan, bila tak lalu makan, memang saya buatkan dia sup ayam. Nasi pun makan sikit ke, makan sup ayam ataupun bubur nasi. Itu memang pemakanan sebab dia orang memang tak lalu makan. Bagi yang sedap-sedap mana pun, satu lagi dera rasa ni hilang. Dera rasa dan dera bau hilang. Pagi makanan apa pun tak dapat rasa. Macam bagi bihun ni pun dia tak rasa pun kata masin ke apa ke. Dia makan je. Jadi memang dia orang tak enjoy tu. Jadi bila macam ni, kenalah sediakan yang macam bubur, telur yang scrambled egg, apa semualah kan. Tak nak bagi dia makan juga. Tapi rasa tak ada. Dalam 2-3 hari lah rasa tak ada. Dan bila amalkan, saya suruh diffuse Steve ni, saya suruh letak RC ni, alhamdulillah rasa tu pelan-pelan ada. Dan rasa yang pertama kali datang ialah rasa manis. Bila dia makan buah dia rasa manis, tapi masam, masin apa semua tak rasa. Itulah rasa tu yang ni. Bau pun hilang. Bila kita diffuse benda ni, kita bau kuat patutnya, tapi dia orang tak bau apa pun. Macam tu lah. Rasa tu hilang. Tapi ambil masa 2-3 hari jugalah untuk dapat balik bau dan rasa tu. Dan sakit kepala dan melayang-layang macam tu lah. Itu je lah kot saya rasa. Ada apa-apa soalan tak? Siapa-siapa yang sini yang tengah positif ke, tengah duk menjaga orang, tengah kuarantin ke, kena banyakkan vitamin C dan kena keluar ambil matahari je lah. Kena banyakkan vitamin D. Vitamin C, kalau tak ada matahari, tak boleh nak keluar, ambil lah vitamin D ni. Ini memang penting. Sampai sekarang walaupun dah habis kuarantin, saya minta anak saya dan suami teruskan ambil vitamin D dengan vitamin C. Sebab dia untuk naikkan mood, naikkan motivasi balik. RC dengan T tu tak boleh diffuse sama-sama. RC ni diffuse lain. RC ni diffuse waktu sesak-sesak nafas apa semua. Diffuse. Lepas tu sapu kat dada. Ni suami Kak Azmah memang guna, Abang Halim guna ni diffuse sebab dia batuk. Yang kami yang kat bawah ni sebab kuarantin sama kan, tak mau bagi kesan dengan hormon COVID tu, kami diffuse TIF. TIF ni untuk demam ke apa, sebab dia macam cengkeh kan. Untuk demam ke apa, kita diffuse TIF ni. Duduk saja diffuse TIF. Kak Azmah tak mix ni. Kesan Ivermectin ni untuk macam orang yang baru ada simptom-simptom macam saya makan, dia tak ada kesan apa, dia macam biasa aja, tapi cepat rasa simptom tu cepat hilang. Tapi untuk yang dah positif macam suami saya, dia dah ada batuk teruk, dah ada demam, dia rasa merewang-rewang kan. Dia makan untuk first 2 days tu dicirit. Lepas tu kami tanya doktor, bolehkah nak teruskan lagi sebab dicirit ni kan. Doktor kata teruskan dos selama 5 hari, 2 biji selama 5 hari. Alhamdulillah lepas 5 hari tu memang simptom batuk dia semua berkurang lah. Batuk tu ada lagi tapi berkurang, banyak berkurang. Dah tak ada pening, dah rasa macam okey lah. Dada pun dah tak ketat sangat. Sebab dia
2 hari yang malam tu dada dia macam ketat lah, macam tak boleh bernafas kan. Itu yang takut tu, macam tak boleh nafas. Sebab COVID sekarang ni kita tak tahu macam mana bertindak dengan cepatnya. Kadang-kadang yalah kita tak tahu apa yang akan terjadi kan. Tu yang duk berjaga-jaga tu. Itu simptom ivermectin ni memang dekat anak diorang dengan saya tak ada apa-apa isu, tapi dengan suami lah, sebab mungkin dah COVID tu dah duduk dalam badan dia lama kan, memang dia cirit lah 2 hari tu. Lepas tu apa lagi mouthwash ni kalau nak gargle dengan letak air garam pun boleh sebenarnya, nak bersihkan throat kita kan. Tapi yang paling senang ialah saya suggestkan untuk siapa pun yang tak dapat COVID lagi, yang tengah duk maintain lah ni, kena tingkatkan immune system. Memang immune system kita kena jaga. Jadi buatlah yang ni, lemon ni penting. Lemon ni kunyah sekali buat ni, minum air dia, lepas tu kunyah sekali dengan lemon. Lepas tu kena buat air siraman PMC tu. Yang tu yang cara yang mudah lah, yang untuk kita tingkatkan immune system kita. Moga dipermudahkan semuanya. Okey. Putri, terima kasih coach. Sebab betul macam Puan Putri Yusof ni, dia coach gula. Dia memang suruh kita cut gula. Memang kalau kita cut gula putih awal-awal, memang kesihatan kita rasanya, kita punya penyembuhan, duration untuk sembuh tu memang lagi cepat. Bayangkanlah orang lain mungkin ambil masa 2-3 minggu untuk sembuh kan. Tapi kiranya kami alhamdulillah, syukurlah, tak ada lama sangat. Kuarantin adalah 10 hari macam tu. Sebab dia dah kira daripada tarikh PCR tu, dia kata mungkin 4 hari sebelum tu dah positif. Jadi kuarantin 10 hari je macam tu. Alhamdulillah. Luqman pun, Syifa pun semua sekarang memang sihat sejahtera, alhamdulillah. Cuma Abang Halim saja batuk sikit-sikit. Tu je. InsyaAllah kalau amalkan ni mungkin tak lama lah tu, InsyaAllah hilang, doakan lah. Lepas tu itu sajalah yang saya nak kongsikan. Jadi sekarang ni pasal macam mana kita nak tahu kita ada COVID ke tak. Sebenarnya kalau kita demam, waktu suami dengan anak saya demam, kita tak dapat bezakan pun demam tu sama ada demam COVID ke demam tak COVID. Maknanya kena pergi buat test, baru kita tahu sama ada tu COVID ke tak. So maknanya masa demam tu memang kita tak tahu. Air siraman tu boleh buat sekali. Kalau air dah banyak, boleh kita simpan dalam peti ais untuk esok pula. Kita buah air yang sejuk tu, kita tambah air panas saja. Buat sekali je air siraman tu dalam periuk yang besar tu. Lepas tu kita boleh simpan dalam peti ais, kita tambah air panas je untuk minum esoknya. Selagi colour dia tu ada kan, colour kuning, kunyit tu ada, kita boleh minum je, tambah air panas sikit, bagi suam-suam, kita minum untuk sepanjang hari. Saya pun depa kuarantin kat atas, letak dalam satu jug tu, bawa naik satu jug tu untuk minum seharian. Itulah cakap pasal macam mana simptomnya. Demam tak dapat nak beza sama ada demam tu COVID ke, demam tak COVID ke. Jadi macam mana pun kalau demam, memang kena pergi check sama ada RTK dulu kan. Sebab kalau dah positif RTK, memang dia orang akan suruh buat PCR. Yang isunya memang dalam rumah kami siapa pun tak keluar. Syifa tu pergi sekolah dia, tapi sekolah dia tak ada orang yang positif pun. Suami je yang 30 hari bulan 6 tu dia pergi ambil vaksin. Lepas dia ambil vaksin tu demam. Lepas tu Syifa dengan Luqman pula demam. Jadi kami pun tak tahu daripada mana puncanya. Mungkin sekarang ni dah varian pun dah yang dekat udara kan. Jadi kita pun tak tahu. Jadi memang ambil langkah jaga-jagalah. Lepas ni walaupun kami dah habis kuarantin ni, kata tak boleh keluar rumah lagi. Beli barang pun semua kita panggil runner je belikan. Memang semua berhati-hati, tingkatkan immune system masing-masing. Paling penting potong gula daripada menu harian. Gula putih sangat bahaya. Jadi pada sekarang kena cut gula putih. Alhamdulillah saya rasa sebab kami tak ambil gula putih kat rumah, itu juga membantu penyembuhan dengan cepat lah. Alhamdulillah. Ada apa-apa soalan lagi kah? Setakat itu je lah perkongsian. Sebab ramai sangat duk tanya kan. Jadi kita kongsilah sikit supaya semua ada idea macam mana kuarantin kat rumah. Dan sebab apa kami dapat kuarantin kat rumah, suami dan anak-anak kuarantin kat rumah, masa PCAC tu dia orang test pernafasan,
dan buat exercise bangun duduk 20 kali. Dia tengok tak ada batuk, tak ada simptom yang teruk, jadi dia kata boleh kuarantin kat rumah. Jadi dia test dululah. Setengah orang mungkin bila gagal test tu memang kena kuarantin kat Mak lah. Jadi memang semua orang kena jaga immune system daripada sekarang, walaupun tak keluar rumah pun still kena jaga, sebab kita tak tahu apa yang kat udara ni ada kan. Kena jaga, insyaAllah. Itu saja yang saya dapat kongsikan pada hari ini. InsyaAllah apa-apa pun pemakanan kena jaga. Ambil pemakanan yang baik daripada sekarang. Ambil pisang, ambil dark chocolate, ambil sayur hijau. Sayur hijaunya tu banyak kalsium dan juga vitamin D kan. Oh, Sam bangun duduk macam mana? Macam dia letak kursi satu, lepas tu dia suruh bangun duduk, bangun duduk, bangun duduk 20 kali ulang. Dia nak tengok kita penat ke tak. Kalau penat tu maknanya dah efek paru-paru tu macam penat sangat, dia akan refer untuk pergi kuarantin kat Mak lah. Yang mana macam suami saya walaupun batuk tapi dia okey. Lepas dia bangun duduk tu dia check oksigen level apa semua kan. So okey. Dia kata kuarantin kat rumah lah, walaupun ada batuk sikit. Tapi insyaAllah doakan semua orang, semua kawan-kawan saya sihat kat sini. Yang mana yang ada kontak saya kata ada kawan positif lah, ada yang tengah kuarantin kat rumah ke. Yang saya share ni semua adalah alternatif, yang macam ivermectin apa semua ni alternatif saja. Macam RC ni kalau mampu ataupun dengan nasihat doktor, kontak doktor. Tak semua doktor jual pun benda ni. Saya pun dapat daripada kawan saya dan dia ada kontak dengan seorang doktor. Dapat nasihat doktor, boleh teruskan. Kalau tak pun dapatkanlah yang vitamin-vitamin daripada farmasi, vitamin D semua ni. Batu soda, batu soda ni telan je lah, insyaAllah. Kita doa sambil kita usaha dan ikhtiar. Lepas tu tawakal kan. Itu sajalah perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton. InsyaAllah kalau ada kawan-kawan lagi yang ada simptom ke apa, boleh share saja video ni. Sebab saya pun buat ni sebab ramai orang tanya kan. Saya nak panggil suami saya nak interview, dia malu. Jadi tak apalah, saya pun cakap on behalf of dia lah. Okay. Selamat petang semua. Terima kasih kerana menonton. InsyaAllah jumpa lagi. Kita buat perkongsian lain pula lain kali ya. Okay. So ada lagi soalan tak? Okay, terima kasih Puan Nur Hasliza sebab menonton. Terima kasih Sam. Terima kasih Puan Putri Yusof, Nurul Rahman. Okay, insyaAllah semua-semua saya doakan semua orang sihat dan jaga diri masing-masing. Dan kalau tak perlu keluar, stay je at home. Okay, tak boleh keluar, stay at home. Beli makanan ke apa pun, minta rana je lah, hantar senang sekarang kan. Okay, tingkatkan vitamin D daripada matahari, ataupun vitamin D daripada ini. Buat macam ini, lemon, halia dan madu. Okey. Lepas tu banyakkan makan buah-buahan. Selamat hari raya. Okey, selamat hari raya Irna Idrus. Okey, terima kasih Sofia Amira. Kalau ada kawan kongsikan ya. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.